Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dia.my channel. Dalam video ini saya akan jelaskan kepada anda semua apakah itu non-transferable balance dan transferable balance dalam aplikasi Touch 'n Go e-wallet. So, anda buka aplikasi Touch 'n Go e-wallet, kemudian anda tengok pada bahagian atas. Pastikan anda telah login akaun Touch 'n Go e-wallet anda. Anda tengok pada bahagian available balance di atas kiri hujung skrin telefon anda ada available balance. Contoh, saya ada RM30. RM30 ni sebenarnya gabungan bagi Go Plus balance dan juga e-wallet balance. Kalau dulu dia cuma ada yang tu sahajalah. Tetapi sekarang Touch 'n Go e-wallet telah pun membuat kemas kini. Dalam available balance ni ada Go Plus balance ada, masih lagi ada, e-wallet balance ada dan dia ada kategori pula iaitu non-transferable dan juga transferable balance. So, anda tekan nak tengok kat mana non-transferable dan juga transferable balance tu, anda tekan sahaja pada balance anda. Contoh saya tekan, saya ada RM30 ni, saya tekan dekat jumlah RM30 ni. Anda boleh tengok sekarang ni kat bawah dia ada available balance. Contoh saya punya ada RM30. Go Plus balance saya ada RM20. Manakala untuk e-wallet balance ada RM10. Anda boleh tengok di bawah e-wallet balance ada tulisan ditulis kat situ you can transfer up to RM20. Jadi nak tengok transferable balance ataupun non-transferable balance tu yang mana satu, anda tekan pada you can transfer. Okey, bila kita tekan you can transfer dalam jumlah sekian tu, dia akan buka paparan details e-wallet balance kita. Jadi dekat sini barulah kita boleh nampak yang mana satu adalah transferable balance dan yang manakah adalah non-transferable balance. Okey, anda boleh tengok kat sini ya. Untuk transferable balance, contoh saya ada sebenarnya RM30. Tapi dia ada syarat kat bawah tu, anda boleh tengok kat bawah tu, di bawah information punya highlight. Dia tulis kat situ the highest transferable balance between Go Plus and e-wallet balance and e-wallet will be selected and utilized. Jadi kalau tengok kat sini disebabkan Go Plus balance saya lebih daripada e-wallet balance, Go Plus balance saya RM20, e-wallet balance saya RM10. Transferable e-wallet balance saya RM10. So memang dia akan ambil Go Plus balance lah. Jadi saya tak boleh transfer RM30. Saya hanya boleh transfer RM20 sahaja. Walaupun hakikatnya RM30 tu kedua-dua dalam transferable balance. Sebabnya dia telah nyatakan siap-siap kat atas tu the highest transferable balance between Go Plus and e-wallet will be selected and utilized. Jadi saya punya highest dekat Go Plus balance. So, dia akan ambil RM20 sahajalah yang boleh transfer. Okey, ini untuk transferable balance dan anda boleh tengok kat bawah tu macam mana kita nak dapatkan. Macam mana kita nak reload masuk ke Touch 'n Go e-wallet dan duit tu jadi transferable balance. Anda boleh tengok kat bawah tu, dia tulis kat situ source of funds. Saya baca source of funds dulu, sekejap lagi saya baca berkenaan dengan able to transfer tu. Source of funds untuk transferable balance ialah datang daripada, dia tulis kat bawah tu, all sources of funds except credit card reloads and reload pins. Makna kata kalau kita reload Touch 'n Go e-wallet kita menggunakan kaedah online transfer, duit now, debit card, yang tu semua dia akan masuk ke dalam transferable balance. Tapi kalau kita reload menggunakan reload pin, contoh beli kat 7-Eleven ke, beli dekat apps Zap City ke, ataupun beli dekat mana-mana saja, janji nama dia reload pin, memang dia tak akan masuk ke transferable balance. Reload pin, kalau kita reload Touch 'n Go e-wallet menggunakan reload pin, dia akan masuk ke non-transferable balance. Satu lagi sumber source of fund ni ialah daripada credit card reload. Dia tak akan masuk ke transferable balance. Dia akan masuk juga ke non-transferable balance. Jadi kena faham lah. Okey, ini untuk transferable balance, source of fund, kecuali semua sumber kecuali reload pin dan juga credit card. Dan duit dalam transferable balance ni kita boleh buat semuanya lah.
Semua transaksi kita boleh buat. Dia tengok, dia tulis kat tu warna hijau, ada able to transfer to, ada Touch 'n Go e-wallets, ada bank accounts, Go Plus, investment, withdrawal, buat bayaran, semuanya boleh. Dalam duit transferable balance ni semua boleh buat. Okey, itu jelas Cuma dia mungkin ada confuse sikit kat atas tu lah, sebab kalau kita ada dua Go Plus balance dengan e-wallet balance, dia akan ambil balance yang paling tinggi. Contoh macam saya, Go Plus balance saya yang paling tinggi, jadi dia ambil RM20 sahaja boleh transfer. Jadi bila saya dah transfer habis RM20, barulah kita boleh transfer pula yang RM10. Okey, cerita dia macam tu lah. Untuk non-transferable balance, anda tengok dekat bawah ni, bahagian non-transferable balance. Contoh saya punya non-transferable balance ni memang kosong, saya tak reload pun pakai PIN, credit card lagi lah, tak ada credit card, memang tak ada lah duit dalam non-transferable balance saya. Sekiranya anda memang pernah reload Touch 'n Go e-wallet menggunakan reload PIN, beli dekat 7-Eleven, beli dekat KK Mart ataupun beli dekat ZCity ataupun beli dekat mana-mana kedai pun, nama saja reload PIN Touch 'n Go e-wallet ni, dia akan masuk ke non-transferable balance. So, duit dia sepatutnya anda akan nampak kat sini lah. Kalau anda reload dalam menggunakan reload PIN, dia akan masuk kategori non-transferable balance. Jadi, apa yang kita boleh buat dengan duit non-transferable balance ni? Apa yang tak boleh, dia akan tulis kat situ, unable to transfer to other Touch 'n Go e-wallets, other bank accounts, Go Plus dan juga investments. Dan sumber duit dia adalah, dia tulis kat situ lah, daripada credit card reloads. Yang kedua tu government initiatives. Contohnya e-belia tunai, e-tunai rakyat, apa saja yang sumbangan ataupun bantuan, duit bantuan melalui kerajaan hantar ke e-wallet kita, yang tu pun dia akan masuk ke kategori non-transferable balance. Dan yang bawah sekali ialah sumber daripada reload pins. Kita pergi 7-Eleven, beli reload pin Touch 'n Go e-wallet RM10, top up masuk, dia akan masuk ke kategori non-transferable balance. Okey lah, jadi dia boleh buat semua transaksi dalam Touch 'n Go kecuali 4 ni lah tak boleh transfer Touch 'n Go e-wallet, tak boleh transfer bank account, tak boleh transfer Go Plus, investment dan automatic sekali tak boleh withdraw duit daripada mesin ATM. Yang tu dia tak nyatakan dalam ni, tapi tak boleh lah. Okey. So kena ingat, lepas ni kalau anda nak top up masuk Touch 'n Go e-wallet dan anda nak duit anda tu boleh keluarkan balik ataupun transfer ke orang lain, transfer ke bank account, pastikan anda top up ataupun reload Touch 'n Go e-wallet anda menggunakan sumber-sumber lain selain daripada reload PIN dan juga credit card. Anda boleh pakai online banking, boleh duit now pun boleh. Saya dah buat video banyak berkenaan dengan cara reload Touch 'n Go e-wallet menggunakan kaedah duit now transfer. Jadi anda boleh tengok dalam video description, saya letak link ke video-video tersebut. Jadi boleh reload menggunakan kaedah duit now. Alright, itulah kaedah yang paling terbaik. Sebab apa? Bila kita reload menggunakan duit now, kita reload Touch 'n Go e-wallet menggunakan duit now transfer, duit dalam Touch 'n Go tu dia akan masuk ke kategori transferable balance. Jadi kalau tiba-tiba kita nak pakai duit, ada balance dalam Touch 'n Go e-wallet kita, bolehlah kita guna untuk buat pembayaran ataupun transfer ataupun keluarkan cash melalui mesin ATM. Okey, kalau kita nak dapatkan lebih maklumat berkenaan dengan transferable and non-transferable balance, kita boleh tekan dekat bawah tu, learn more about transferable and non-transferable balance here, tekan kat situ. Okey, dia ada beberapa soalan lah kat sini, dia macam frequently asked question, dia ada soalan siap-siap, kita boleh tengok jawapan dia. Contoh kat atas sekali dia kata, what is the difference between total assets and e-wallet balance? Tekan kat situ, dia akan beritahu macam ni. Total asset tu adalah, kita baca kat atas dulu lah. E-wallet balance refer to the sum of transferable e-wallet balance and non-transferable e-wallet balance. Jadi, e-wallet balance tu sama dengan transferable e-wallet balance plus non-transferable e-wallet balance. Jadi, kita nampak kat depan tu, jumlah amount e-wallet kat depan tu adalah total.
Antara transferable e-wallet balance, dia gabungan lah total kan. Transferable e-wallet balance tambah dengan non-transferable e-wallet balance. Jadi anda kena semak betul-betul, kena tekan macam saya tunjuk tadi, barulah kita nampak berapa amount yang kita boleh transfer. Walaupun kita ada RM100 contoh e-wallet kita, tapi tak semua tu mungkin duduk dalam transferable. Bergantunglah, kalau anda top up guna duit now, confirm lah 100% duit tu akan ada dalam transferable balance. Okey, jadi kita kena tekan tengok dalam e-wallet balance, kita boleh tahu lah transferable e-wallet balance tu berapa ringgit, non-transferable e-wallet balance berapa ringgit. Dan dekat bawah tu pula dia ada tambahan, if you are Go Plus user, total assets are the sum of e-wallet balance and Go Plus balance. Ini total asset. Macam saya ada Go Plus, jadi yang nampak kat depan tu adalah total asset lah. Okey, total asset sama dengan e-wallet balance plus Go Plus balance. Total assets. Okey, if you are not a Go Plus user, your e-wallet will only display the e-wallet balance. Kalau anda hanya ada e-wallet sahaja, bukannya Go Plus user, yang kat depan tu yang anda nampak amount kat depan tu adalah e-wallet balance. Contoh macam saya ni, anda tengok kat video saya ni, saya ada Go Plus. Jadi kat depan tu dipanggil total assets. Alright, jadi ni untuk salah satu soalan. Anda boleh patah belakang dan tekan balik arrow back ke atas tu. Okey, soalan-soalan lain semua ada kat sini, anda boleh baca. What is transferable? Where can I view my transferable? Saya tunjuk dah tadi. Okey, lepas tu what type of reload are classified as non-transferable balance? Semua ada soalan di sini. Okey, dan jawapannya ada kat situ lah. Contoh, what type of reloads are classified as transferable balance? Tekan dekat situ, dia akan bagi tahu macam ni. Nombor 1, what type of reloads are classified as transferable balance? Nombor 1, e-wallet credit / balance coming from online banking, debit card, duit now, direct credit, and Go pinjam, cash in or reload. Itu semua tu termasuk dalam reload yang boleh kita masukkan duit sebagai transferable balance. Any credit card reload within the 1,000 monthly quota. Boleh juga credit card tapi dia ada dia ada kuota RM1,000. Okey. Dia ada masuk ni classified as transferable balance. Saya confuse sikit. Tadi dia kata credit card reload, tak boleh kan? Okey, tak apa. Kita tengok sekali lagi dekat non-transferable balance. Untuk transferable balance ni dia tulis any credit card, nombor 2. Any credit card reloads within the 1,000 monthly quota. Any credit card reload, nombor 3. Any credit card reloads exceeding the 1,000 monthly quota which have been charged with administration fee. Okey, masuk kata boleh lah guna credit card reloads. Tapi kat depan tu dia kata credit card tak boleh kan? Okey, kita tengok pula lah. Saya patah belakang. Alright, slow sikit internet saya. Okey, kita tengok pula. Yang bawah tu. What type of reloads are classified as non-transferable balance? Yang atas tadi transferable balance. Yang bawah ni apakah jenis reload yang dikategorikan sebagai non-transferable balance? Tekan kat situ. Yang ni untuk what type of reloads are classified as non-transferable balance. Yang ni dia kata apa? Your e-wallet credit balance that come from credit card reloads that exceed the 1,000 monthly credit card quota. Okey, masuk kata kalau anda top up menggunakan kad kredit bawah RM1,000 dalam sebulan, dia masuk lagi dalam transferable balance. Tapi kalau anda dah pernah top up dalam bulan yang sama, anda dah top up menggunakan kad kredit dah lebih RM1,000. Jadi top up anda yang menggunakan kad kredit tu, top up reload ataupun reload e-wallet Touch 'n Go anda yang menggunakan kad kredit tu, kalau dah lebih RM1,000 dia akan masuk ke non-transferable balance. Baru faham lah. Kalau kita guna kredit card boleh, tapi tak boleh lebih kuota dia. RM1,000 ke bawah dia akan masuk transferable balance. Lebih RM1,000 dia akan masuk non-transferable balance. Yang ni untuk credit card reloads. Okey, so jelas lah. Sebab tu ada juga yang tanya saya, cik saya boleh je top up guna credit card, top up e-wallet Touch 'n Go saya guna credit card dan boleh transfer. Rupanya memang boleh dengan syarat bawah RM1,000. Kalau lebih RM1,000 dia akan masuk kategori non-transferable balance. Okey, yang kedua adalah reload from reload pin. Reload pin ni kat mana-mana saja kita beli, memang dia akan automatik jadi non-transferable balance. Tak kisahlah beli kat 7-Eleven ke,
beli dekat aplikasi ZCity, saya dah buat video sebelum ni, ataupun beli dekat KKMart, ataupun kita dapat reload pin dekat siapa-siapa lah, mungkin hadiah dan sebagainya. Memang reload pin untuk Touch and Go e-wallet, kita reload masuk, duit tu dia akan masuk kategori non-transferable balance. Okey, dan yang last sekali, government initiative. Yang ni contoh bantuan e-Belia Malaysia, e-Belia Rahmah, apa lagi. Yang akan datang ni, saya buat ni bulan Ogos. Katanya akan datang semua rakyat Malaysia yang kategorinya bawah M40 dan ke bawah akan dapat bantuan e-tunai. So bantuan e-tunai tu pun akan masuk dalam kategori non-transferable balance. Dia pun adalah sejenis government initiative. Alright, so soalan dia ada banyak. Anda boleh patah balik belakang. Semua ni harap-harap boleh menjawab persoalan anda. Kebanyakannya yang jadi isu yang dah reload guna Touch and Go e-wallet. So duit tu memang dia akan masuk ke dalam kategori non-transferable balance. Jadi anda memang tak boleh nak transfer ke e-wallet lain, tak boleh nak withdraw duit ke bank account, dan tak boleh withdraw duit dekat ATM menggunakan kad Visa Touch and Go e-wallet. Jadi solution dia, kalau lah anda nak pakai sangat duit ni, setakat ni yang saya tahu lah, ada orang share dekat Facebook, solutionnya anda kena tanya kedai-kedai, mungkin kedai-kedai yang berdekatan dengan anda ataupun syarikat yang accept payment Touch and Go e-wallet ni. Dia accept payment kan. Kedai ataupun syarikat yang accept payment, anda boleh tanya kedai tersebut, boleh tak bantuan anda nak dapatkan cash kan. Masalahnya dia akan charge sikit lah. Maksud kata anda mungkin beli sesuatu kat kedai tu, the scan dan bayar menggunakan duit dalam non-transferable balance ni, dan kedai tu mungkin akan bagi tunai kat anda dan dia akan charge sikit lah. Setakat yang saya jumpa kat Facebook, macam tu lah cara yang tak official. Sepatutnya tak boleh buat lah macam tu. Tapi kalau emergency sangat, anda dah top up masuk RM1,000, nak bayar rumah sewa macam tu. Ada yang komen tanya dekat saya, duit saya masuk tu nak bayar sewa rumah. Sebelum ni memang saya transfer guna Touch and Go e-wallet kan, tapi dia jadi macam ni, duit saya stuck dalam tu, tak boleh nak transfer. Jadi nak tak nak, cara dia macam tu lah. Kalau anda ada kawan yang ada syarikat, lagi terbaik anda boleh kontak dengan dia. Kalau anda tak ada kawan, tu yang berat sikit kan, anda kena tanya lah, pergilah sembang elok-elok dengan syarikat mana-mana ataupun kedai mana-mana yang boleh accept payment QR code ataupun accept payment Touch and Go e-wallet ni. Bincang elok-elok, minta bantuan mereka. InsyaAllah mungkin mereka boleh bantu lah. Serta betul-betul Okey, so untuk video ni sampai di sini saja. Video yang sangat panjang lebar, penjelasan tentang transferable balance dan juga non-transferable balance dalam aplikasi e-wallet Touch and Go. Jadi semoga anda boleh dapat sedikit penjelasan berkenaan Touch and Go ni, Touch and Go e-wallet ni. Jadi untuk video kali ini sampai di sini saja. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dia.my. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.